Di dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah, atau kama qal. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sentiasalah Allah Subhanahu wa ta'ala dia uji orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ujian Allah itu datangnya silih berganti, sehinggalah pada hari dia mati, dia balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersih daripada dosa kerana sabar dia di atas ujian yang menimpa dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis hasan sahih. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa nama kata manusia tentu akan kena uji. Nama kata manusia tentu akan kena tes dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada ujian itu pada diri dia, Nabi kata. Manusia diuji dengan iman dia. Kita declare, kita isytihar, kita mengaku kata kita beriman. Betul tak betul kita beriman, Allah datangkan ujian. Kalau kita sukses, itu tanda kita beriman. Manusia diuji dengan amalan. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tengok manusia daripada ilmu yang ada dekat dia, dia beramal kadang. Manusia diuji dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tengok dia yang rajin menuntut ilmu, dia yang ada ilmu, dia yang beramal dengan ilmu, ikhlas ataupun tidak dengan amalan dia. Manusia diuji dengan keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ujian daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan, daripada atas, daripada bawah. Demikianlah manusia diuji atas diri dia. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, manusia baik laki-laki ataupun perempuan yang beriman itu diuji wa waladih, dengan anak. Maka semua manusia yang ada anak, Allah Subhanahu wa ta'ala nak tengok dia macam mana cara dia didik anak dia. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tengok dia boleh tak boleh jadi contoh kepada anak dia. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tengok dia sebagai ayah, sebagai bapa, adakah dia menunaikan hak anak dia. Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dengan anak dia ni daripada anak kecil. Ujian cara anak kecil sampai anak jadi tua, menikah, bercucu. Allah uji dia dengan anak yang ada ke dia. Allah uji. Berapa ramai orang tua-tua yang boleh bela anak daripada kecil, tak ada masalah apa. Anak dah besar, dah berumah tangga, ujian anak kena ke dia.
Dia tak puas hati dengan anak dia. Dia kata anak dia tak balas jasa dia. Dia kata anak dia tak kenang budi dia. Dia diuji dengan anak dia. Demikianlah Nabi SAW kata, manusia itu diuji dengan harta dia. Hari-hari Allah test kita. Harta masuk kat kita, harta keluar daripada tangan kita. Jalan halal ataupun jalan syubhah ataupun jalan haram. Duit masuk tu halal ke tak ke? Duit tu dibelanjakan dengan jalan yang halal ke tak ke? Semua tu Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok detail. Manusia diuji dengan harta yang Allah bagi ke dia. Dia lupa diri ke tak ke? Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan harta yang Allah kurniakan kepada dia. Dia jadi sombong, dia jadi angkuh ke tak ke? Manusia diuji dengan harta yang Allah bagi dekat dia, cukup nisab, cukup haul. Dia keluar zakat ke tak ke? Pendek kata, nama kata manusia ni tak boleh lari. Maka kerana tu Nabi SAW kata, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Tak berhenti-henti, silih berganti, non-stop. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala akan mai kepada manusia yang mengaku beriman, tak kira dia laki-laki ataupun perempuan. Ujian getir yang kita tengah lalu lah ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Ayat 155 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat tu, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Kami tentu, Allah kata, kami garanti akan uji manusia ni dengan ketakutan. Takut, tuan-tuan, dengan malapetaka COVID-19 ni. Takut. Mau tak takutnya kita duk tengok video yang orang duk viral ni, kena COVID-19, sakit tu satu bab, merana bila dia kena tu, sehingga sampai mati, bubuh dalam karung plastik saja pergi tanam. Siapa tak takut? Anak bini tak boleh tengok, anak bini tak boleh pergi duduk dekat nak talqin di telinga dia waktu dia nak mati. Sampai hari pengkebumian, orang yang pergi tanam dia dengan full uniform. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Kami tentu akan uji hamba dengan sedikit daripada rasa takut. Wal ju', kami akan uji manusia dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, Tuhan kata kami akan test manusia dengan duit tak ada. Duit tak ada, tuan-tuan. Wal anfus, Allah akan uji manusia dengan jiwa yang tidak kuat. Wathamarat, Allah uji manusia dengan buah-buahan yang tak menjadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, musibah pandemik COVID-19 ini bukan benda kecil. Tahun 2003, masyarakat dunia kena wabak SARS, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Kita tak rasa. Padahal masalah SARS tahun 2003, 26 countries dalam dunia kena. Tuan-tuan, dalam dunia ada berapa buah negara dalam dunia?
196 buah negara dalam dunia. Daripada 196, 193 berdaftar dengan United Nations. Daripada 196 negara ini, 26 negara kena wabak ataupun pandemik SARS ni. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam COVID-19. Dia attack paru-paru. Dia kena pneumonia. Dia kena penat. Dia nak menyawa tak boleh. Membawa maut. 916 orang mati. Tahun 2003, SARS mengorbankan 916 orang. Ada 8,422 cases yang melibatkan SARS. 2013 kena SARS. 2012 dia main MERS-CoV. 27 negara kena. 27 negara kena, 858 kematian. Kes 2,496 cases. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia attack Arab Saudi. Kerana MERS-CoV ini dia punca daripada unta. Tahun tu siapa pergi umrah? Tahun 2012 kena ambil ekstra vaksin. Kena ambil vaksin untuk MERS-CoV. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ujung 2019 Allah buat mai dalam skala besar. Allah hantar mai COVID-19. Kuman yang sama, virus yang sama, yang MERS tu pun dia juga. Tapi bila dia mai tahun 2019, dipanggil dia COVID-19 sebab tahun 2019. Setakat kemarin 68,467 orang kena COVID-19. Daripada 68 juta, 1,551,970 orang mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kemarin kes aktif seluruh dunia 19,832,321 orang masih lagi menderita COVID-19. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Allah Subhanahu wa taala dia hantar mai satu bala tentera dia yang mata kasar tengok tak nampak, tapi manusia jadi takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Cosmo 19 November 2020, pengarah pengurusan Polis Diraja Malaysia Bukit Aman, Komisioner Polis Datuk Ramli Din, dia beritahu apa? Daripada 18 hari bulan 3, daripada 18 hari bulan 3 sehingga 30 hari bulan Oktober bulan 10, 266 kes bunuh diri. Yang sebahagian besar daripada 266 orang yang bunuh diri ini punca pasal COVID-19. Polis collect data ni. 25% daripada 266 kes yang commit suicide, yang bunuh diri ini, punca tak boleh nak bayar hutang yang terlampau banyak. Rumah nak bayar tak boleh, kereta nak bayar tak boleh, hutang kredit kad nak bayar tak boleh. Kerana hutang yang bertimpa-timpa mai dekat dia. Dia habis fikir, dia mati akal. Dia nampak tali, dia gantung diri dia di siling rumah dia. Dia ingat tindakan dia tu boleh tutup buku, dia tak payah fikir apa dah. No, itu permulaan bagi hidup susah dia di hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 25% itu hutang tak boleh bayar,
kerana hilang pekerjaan. Daripada duk kerja di kilang bayar lepas dengan gaji yang lumayan, dengan overtime yang dia duk buat, maka dia lagang hidup dia sesuai dengan pendapatan yang dia dapat. Dia lagang macam tu. Tiba-tiba daripada 5,000, daripada 6,000 ringgit sebulan, tiba-tiba zero. Tiba-tiba zero, tuan-tuan. Tak ada langsung pendapatan dia. Macam mana dia nak meneruskan kehidupan dia dalam keadaan yang macam tu? 24% bunuh diri kerana masalah family. 23% bunuh diri kerana bergaduh laki bini. 15% bunuh diri kerana masalah cinta. Yang tiga-tiga kategori ini, masalah family, masalah bergaduh laki bini, masalah putus cinta ni, juga berpunca daripada duit tak ada. Kerana duit tak ada, jadi masalah dengan family. Kerana duit tak ada, bergaduh dengan bini. Kerana duit tak ada, tunang, girlfriend cabut lari. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Dia buat mai satu bala tentera dia yang mata kita tak pernah tengok. Sampai orang buat satu video lawak, tunjuk ni daripada dibesarkan COVID-19 ni, kuman yang kata COVID-19 ni besar jadi buah moktan. Dia buat main-main pasal dia tak kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan makhluk Allah ini yang bernama Mr. Covid ni, mata tengok tak nampak. Allah nak suruh kita fikir, kalau Covid yang hampa tengok tak nampak, hampa boleh takut sampai macam tu, apatah lagi Allah Tuhan Rabbul Alamin. Hampa tak nampak Allah, tapi hampa tahu tak macam mana powernya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengatur, dalam menyusun, dalam mengurus alam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang-orang yang bunuh diri ini, dia terlupa di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Nabi SAW kata, siapa yang masa hidup atas dunia dia buat keputusan nak bunuh diri, dan dia memilih bunuh diri dengan guna hadidah, dengan guna besi. Dia ambil pisau, dia ambil parang, dia ambil anak panah, dia ambil benda tajam, dia tikam diri dia bagi mati. Di hari akhirat esok, Allah akan bangkit dia di dalam neraka dalam keadaan dia duk pegang besi yang dia guna untuk bunuh diri itu. Apa dia buat? Yatawajja'u biha fi batnih. Dia duk tikam diri dia dalam neraka. Kalau pisau yang dia guna, pisaulah duk tikam dia. Kalau parang yang dia guna, paranglah duk tetak dia. Kalau apa juga benda tajam yang dia guna, benda tajam itulah yang dia akan terus duk buat diri dia, dan kekal dia di dalam neraka selama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Nabi kata, wa man syariba samman faqatala nafsah fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Demikian juga siapa yang bunuh diri dengan ambil racun tunggang masuk dalam badan dia. Dia ambil racun tengkorak, dia buh dalam mulut dia. Dia ambil racun anai-anai, dia buh dalam mulut dia. Mati dia. Di hari akhirat esok, bangkit dia di dalam neraka dalam keadaan duk pegang racun tu, duk bubuh dalam mulut, duk minum, terborai isi perut. Dia bubuh dalam perut, duk minum, terborai isi perut. Kekal dia. Begitulah selama-lama. Wa man taradda jabal faqatala nafsah fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Demikianlah orang yang ambil keputusan untuk bunuh diri dia dengan naik atas tempat tinggi, terjun ke bawah. Di hari akhirat esok, dalam neraka, dia duduk di tempat
tinggi, dia terjun ke bawah, pecah berkecai kepala. Allah bagi jadi balik, naik, dia terjun, pecah berkecai kepala. Dia naik, dia terjun, pecah berkecai kepala dia. Begitulah hal dia selama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah orang-orang yang berfikiran pendek ini baca hadis ini, mudah-mudahan dia tidak akan buat kerja yang sebegitu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rezeki ini Allah punya kerja. Allah suruh kita usaha. Rezeki kita dah Tuhan tentukan dah. Allah Subhanahu wa taala dah adakan rezeki untuk kita. Allah suruh kita buat kerja. Jangan putus asa. Kena berhenti kelang, pergi buat kerja. Cari tempat tepi jalan, boleh duk cari makan. Majlis bandaraya seberang perai, buat satu kawasan. Dia panggil apa, Kayangan tu? Dekat dengan hotel Kayangan duk tak buka-buka tu. Satu row tu, Datuk Bandar sendiri mai rasmikan kawasan tu untuk orang pergi duduk, buat menjaga, cari makan. Pergi buat. Kita tak tahu rezeki kita. Allah dah simpan rezeki untuk kita. Allah nak suruh kita buat kerja sikit aja. Buat kerja, dia bagi. Allah Subhanahu wa taala dah sebut benda ni dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah menatang yang merangkak, yang melata di atas muka bumi ini, melainkan rezeki dia ada ke Allah dah. Semua, bukan kata kita manusia sahaja, menatang hak ada ke atas muka bumi ni, lembu, kerbau, kambing ni, Allah dah tentukan rezeki untuk mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah Subhanahu wa taala tahu dia duduk tang mana untuk nak pergi hantar rezeki dekat dia. Yang ni yang orang duk kata apa? Rezeki tak salah address. Allah sebut dalam Quran, wa ya'lamu mustaqarraha. Dan Allah Subhanahu wa taala dia tahu hang duk tang mana. Allah hantar rezeki pergi. Sehingga cacing duduk dalam perut bumi, Allah hantar rezeki kat dia. Cacing dapat rezeki untuk meneruskan kehidupan dia. Bahkan tidak cukup dengan itu, wa mustawda'aha. Allah Subhanahu wa taala tahu tiap-tiap seorang daripada kita ni esok nak mati tang mana, nak dikebumikan di mana. Siapa kata? Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran. Tak usah takut tentang soal rezeki ni. Adalah nanti mai dekat kita, kerana Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu rezeki kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kullin fi kitabim mubin. Semua tu telah termaktub di dalam Lauh Mahfuz, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ujian Allah buat mai kat kita ni, Allahu akbar tuan-tuan. Sampai ke tahap percaya ke tak percaya kata COVID-19 ni ada. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau saya terima, saya kata tuan-tuan 10 kali terima. Kerana saya tak rancak main WhatsApp, tuan-tuan lagi rancak. Kalau saya boleh terima benda tu, tuan-tuan tentu terima. Duk mai dekat kita ni video ni, macam-macam punya video duk keluar mai dekat kita ni. Video duk cerita apa? Duk cerita kata ini konspirasi Yahudi. Duk mai kat kita ni, hak Melayu, hak Indonesia, hak cakap orang putih, duk mai kat kita ni, duk habaq kata apa? COVID-19 ni sebenarnya tak ada apa. Ini konspirasi. Yahudi saja create cerita tentang COVID-19 ni. Nak suruh kita ni jadi syirik kepada Allah. Nak suruh kita ni tak takut Allah, takut dekat kuman. Daripada duk habaq macam ni. Satu pula kata, tuan-tuan jaga baik-baik. Ini cerita COVID-19 ni, ini cerita Illuminati. Kita yang tak pernah tahu apa benda Illuminati ni pun, kita pun terpengaruh. Dan kita pun kata, betul puan-puan ni tak guna betul. Mereka nak perosak orang Islam.
Ada kata no, COVID-19 ni ini grand design. Satu design besar oleh satu golongan kapitalis, golongan nak buat duit, golongan yang duk cari duit ni. Mereka create cerita COVID-19 ni, mereka manipulate angka-angka yang kata orang kena COVID-19 ni, tunjuk sampai berapa puluh juta orang kena dan sebagainya. Lepas itu mereka nak jual vaksin. Ada macam ni, biar cerita pun ada, keluar mai juga. Mereka kata, tuan-tuan, tu saya duk peduli, tu saya duk takut dengan COVID-19 ni semua. Ini semua cerita karut. Dia kata, cerita nak merosakkan orang Islam semua. Macam ni cerita sudah keluar. Adakah pasal? Dia kata sampai sembahyang jemaat pun tak bagi buat. Macam ni dia cakap. Adakah pasal? Dia kata sampai sembahyang sah tak boleh nak rapat. Kalau sekiranya kita tak ikut apa yang Nabi suruh rapat saf, kita tak rapat. Macam mana kita nak minta doa suruh Allah angkat COVID-19? Allah nak terima. Kalau sekiranya sunnah Nabi pun kita tak ikut. Dia masuk, tuan-tuan. Macam jarum peniti masuk. Dia jalan ke dalam darah. Dia pergi tikam jantung kita. Kita dengar pun tergedik-gedik. Kita pun baca-baca, benda ni logik. Kita baca-baca, biar betul, kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia buat main pula. Dia kata takat jemaat tak bagi buat, takat semayang tak boleh rapat, boleh gagah berkira lagi. Ni sampai haji umrah pun tak boleh pergi ni. Apa nak jadi? Dia kata lagu tu. Dia kata sudah sah. Benda ni adalah teori, konspirasi pihak musuh Islam saja. Dia nak bagi kita takut dengan benda-benda yang macam ni. Sedangkan benda-benda ni adalah benda yang sengaja dicipta untuk nak rosakkan orang Islam. Dia persoalkan, betul ke ni? Duk ikut SOP ni, betul ke? Oh, ustaz duk baca kitab tak payah pakai, kita duk dengar kena pakai. Dia pergi kutu pula lah. Oh, hampir restoran boleh, hampir supermarket, hampir shopping mall boleh. Oh, main masjid ni lagu banyak pantang larang. Dia duk main ni, tuan-tuan. Kita dengar pun, dia masuk pergi sampai ke hati, dia pergi pusing dalam otak kita. Kita perlu fikir-fikir, betul juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Persoalannya, tuan-tuan, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fi at-tayammum faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma' faghtasala famata. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم يعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغتسل سائر جسده أو كما قال. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Abu Daud kata hadis ini hasan, tetapi Ibnu Sikin, satu ulama hadis, nama dia Ibnu Sikin, dia kata hadis ini sahih. Apa cerita dia? Jabir bin Abdullah, dia ni sahabat. Dia meninggal tahun 78 Hijrah. Jabir bin Abdullah, dia kata apa? Kami satu hari keluar musafir, satu geng keluar musafir. Seorang daripada geng kami yang keluar ni, tak tahu macam manakah sudah kena batu seketui di kepala dia. Kan? Jadi kita ada buat kereta di highway ni, pak kata, cermin kereta retak 1000. Satu ketui batu tak tahu main mana.
Geng majlis bandaraya misi rumput batu lompat mereka, ataupun kita lalu dekat jejantas ada budak nakal duduk di atas saja, duduk punggai batu bagi kena, kita tak tahu. Tapi yang pentingnya batu sudah kena cermin kereta. Sahabat Nabi keluar musafir, hak seorang ni sudah kena batu, pam kena kepala, cedera parah kepala dia. Dalam pada kepala sudah luka cedera parah ni, summah talama. Kata hadis tu, tidak mimpi pula. Mimpi yang nak mewajibkan kena mandi. Dalam kepada kepala duk berdarah tu, dia mimpi elok macam ni. Fasa'ala ashabah, bila dia bangkit pergi tidur, Allah, dia kata, yang kepala ni parah, dengan cari kain duk bungkus dengan apa, yang dia pergi jadi mimpi macam ni, nak kena mandi wajib. Dia tanya kawan-kawan dia, kata dia, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Dia tanya kawan-kawan dia ni, aku hampa tahulah aku kena kepala ni. Tadi aku sudah mimpi. Macam mana nak selesai masalah aku kepala jadi macam ni? Macam mana nak selesai? Bolehkah aku pakai tayammum saja untuk nak membolehkan aku semayang aku apa semua ni? Bolehkah? Faqalu, jawab kawan-kawan ni. Dia kata, man najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma'. No. Dia kata, cerita dia, hang mimpi, hang kena mandi. Hang pun boleh kan? Kena ayak boleh kan? Dia kata, dia kata boleh lah, tapi sakit lah. Hang kena mandi. Ni mufti-mufti ada kat tepi-tepi kampung ni. Oh, dia kata tak ada rukhsah, tak ada kelonggaran. Hang tak boleh pakai tayamum saja untuk nak sembahyang, tak boleh. Hang kok mana pun cerita mimpi ni hang kena mandi. Itu keputusan dia. Itu pendapat kami. Dia pun bila beralih kau ni kata lagu tu, kau ni kata lagu tu, tengok dia ni pun nampak janggut garam, tengok dia ni pun nampak kemah. Faghtasala, pergi mandi ya. Kata apa dalam hadis tu? Famata, mati dah. Bersebab musababkan kepada kepala cedera parah yang sepatutnya tak boleh kena ayak, tapi kawan-kawan kata hangkuk mana pun kena mandi. Dia dengar depan ni, dia pun pergi mandi. Famata, hadis tu kata apa? Mati dah. Bersebab musababkan mandi tu, mati dia. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Benda sudah jadi, balik ke Madinah, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pergi cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada kawan kita seorang sudah jadi macam ni. Dia kepala dia kena batu, cedera parah, dia pergi mimpi, lepas tu macam mana nak buat? Kami pakat suruh dia mandi. Mandi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jalan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar cerita tu, Nabi kata apa? Nabi kata qataluhu. Nabi kata hampa bunuh dia. Satu orang cedera parah kepala yang sensitif, tidak boleh kena ayam, hampa pergi suruh dia mandi. Bersebab musababkan dia mandi itu, dia sudah mati. Qataluhu. Nabi kata hampa bunuh dia. Qatalahumullah. Nabi kata dengan kerana hampa piduk kata benda ni lagu ni, dan dia ikut cakap hampa, dan sekarang dia sudah mati, qatalahumullah, Allah akan bunuh hampa. Nabi kata, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Nabi kata, awak tak tanya orang kalau tak tahu? Bukankah ubat kepada kebodohan? Nabi kata, al-'ayyi, bodoh. Ubat kepada kebodohan itu ialah tanya. Hampa mandai-mandai pergi buat cerita macam ni, ini sudah jadi kepada kawan hampa, kepada saudara hampa. Innama kana yakfihi an yatayammam. Nabi kata sebenarnya cukup dengan tayamum sahaja kepada dia ni. Dia tak payah pergi mandi, tayamum. Tayamum macam mana tuan-tuan? Ni nak ganti mandi wajib ni, tayamum macam mana? Bukan pergi rolling dalam debu tu, pergi terjun atas debu, rolling daripada rambut sampai ke... Bukan. Tayamum ni apa? Tayamum ni guna debu yang bersih,
sapu muka dan 2 tangan. That's it. Habis ni mandi macam mana ni? Bukan cerita nak sembahyang. Ni cerita mandi ni. Macam mana? Mandi pun itu cara dia. Nabi kata, ini ilmu. Ini ilmu. Atau Nabi kata apa? Wa ya'sira au ya'siba ala jurhihi khirqah. Nabi kata ataupun buat apa? Kawasan yang luka tu berbalut, berbandage, bersimen misalnya. Bila nak semayang, Nabi kata apa? Titikkan air di atas balutan itu dan sapu aja. That's it. Kamu sudah boleh sembahyang. Itu penyelesaian kepada orang yang kena masalah macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata apa? Summa yamsah 'alaiha, sapu di atas kain balut tempat luka tu, sapu di atas dia, wa yaghsila sa'ira jasadi. Kalau nak mandi, kawasan anggota lain boleh mandi, tapi kawasan cedera tu jangan pergi duduk jurih air. Memadai dengan titik air dan sapu. Hadis itu hadis sahih menurut Ibnu Sikin, dan Imam Abu Daud kata hadis itu hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi suruh dia ni mandi. Pasal apa? Pasal sebahagian daripada sahabat Nabi duk ingat ini perintah Allah. Perintah Allah apa dia? Nak angkat hadas besar kena mandi. Depa faham yang tu, dan depa tak faham rukhsah. Dia faham macam tu. Itulah yang berlaku kepada kita pada hari ini. Bila mai COVID-19 ni, macam-macam pendapat sudah keluar. Tak mau ikut SOP yang ditentukan. Pasal apa? Pasal dia duk torah, dia duk reka, dia duk cari jalan, dia nak abang kata tak payah ikut SOP ni. Tuan-tuan, katalah kita tak ikut. Kita buat macam biasa, sembahyang semua rapat-rapat. Katalah buat macam tu. Katalah ia menjadi sebab kepada satu masjid ataupun 50% daripada orang yang ada ni dikena COVID-19 ni. Bukan sahaja kebodohan kita menyebabkan benda ni jadi lagu tu, bahkan dia membawa fitnah kepada agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita suruh patuh SOP ni bukan cerita yang diputuskan oleh mufti-mufti Malaysia sahaja. Tuan-tuan, bukan mufti daripada Perlis sampai ke Sabah, Sarawak berbincang buat keputusan macam ni. Bukan tuan-tuan. Ini keputusan untuk nak buat SOP ini melibatkan ulama satu dunia. Alim besar Syekh Al-Azhar di Universiti Al-Azhar pun kata macam ni. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun kata macam ni. Ulama besar di Qatar, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun kata macam ni. Ini bukan soal Illuminati. Ini bukan soal agenda Yahudi. Tetapi ini diputuskan oleh orang-orang yang alim agama. Mereka buat keputusan macam ni. Semua sependapat suruh ikut SOP ni. Mereka bukan suka-suka kata buat macam tu, buat macam ni. Tetapi semua benda ni telah dibincangkan. Dan sebelum mereka buat keputusan, pihak-pihak yang berwibawa dah brief mereka dah. Saintis yang duduk dalam makmal, duduk buat kajian tentang virus, sudah bagi briefing dekat mereka. Doktor-doktor pakar yang terlibat dalam bidang-bidang ni secara langsung dah pergi bagi briefing dekat mereka. Hasil daripada semua benda ni mereka garapkan dan mereka buat keputusan SOP ni mesti dibuat. Pasal apa? Pasal COVID-19 ni cara katanya apa? Dia mesti diputuskan rantaian dia. Putus rantaian ni maksud dia apa? Kita bagi dia tak ada peluang untuk nak pergi ke orang lain. Kita putuskan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah benda yang berlaku sebenarnya. Syarah hadis yang kita baca tadi, hadis yang sahabat kena batu, luka, balut, kemudian dia mimpi ni, syarah dia, dalam syarah dia kata apa? Ja'al Islam muyassiran wala mu'assiran yahfazu arwahan nas. Itu dalam syarah. Dia kata maksud hadis tu apa dia? Dia nak beritahu kata Islam ni mai nak bawa kesenangan dan kemudahan, bukan nak bawa kesusahan dan kepayahan. Islam mai ni untuk kebaikan kita. Yahfazu arwahan nas, nak menjaga. Islam ni nak menjaga nyawa manusia yang ada ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia, kita sebagai manusia disuruh berusaha dan bertawakal. Usaha apa dia? SOP ni usaha lah. Ini usaha kita. Selebihnya kita serah kepada Allah. Tuan-tuan, hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, qala rajul ya Rasulullah a'qiluha au atawakkal au utliquha wa atawakkal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'qilha wa tawakkal. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Satu orang sahabat Nabi, dia main masjid nak semayang. Dia main naik unta. Zaman Nabi. Dia main, dia tengok Nabi tu ada. Dia kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nak tanya. Ni saya main dengan unta, kenderaan saya unta. Saya main nak semayang ni. Baik, unta saya ni, saya nak kena pergi tambat dia, baru saya naik semayang ke? Ataupun saya pakai tinggal dia lagu tu ya, saya naik semayang. Mana saya nak buat? Saya main masjid ni, saya nak semayang. Saya main masjid, takkan Tuhan tak boleh jaga unta saya? Ini saya nak main semayang ni. Saya nak jaga segala sunnah Nabi, suruh sah rapat-rapat semua ni. Takkan Allah tak boleh nak jaga kita, jangan bagi kena penyakit COVID ni? Macam tu lebih kurang contohnya. Sahabat ni main dengan unta, dia kata dekat Nabi, lah ni macam mana saya nak tambat? Lepas tu baru saya naik semayang, ataupun saya tinggal macam tu saja, saya pergi semayang, pakai Tuhan jaga dia. Macam mana? Nabi SAW kata, i'qilha. Nabi kata tambat. Naik semayang, tawakal kepada Allah. Maksud dia apa? Islam, walaupun nak main buat kerja ibadat, usaha hang kena ada. Usaha hang kena ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kaedah dalam agama ada banyak. Di antaranya Nabi kata apa? La darar wa la dirar. Dalam kaedah fiqh kita duk mengaji. La darar wa la dirar. Maksud dia apa? Kita pun jangan cari penyakit. Kita jangan jadi punca orang kena penyakit. Itu kaedah yang Nabi bagi tahu. Saddu zara'i', di antara kaedah fiqh dia kata apa? Saddu zara'i'. Islam ni dia nak tutup semua punca-punca nak jadi kerosakan. Kaedah fiqh kata apa? Al-wiqayah khairun min al-ilaj. Dia kata protection is better than cure. Kita protect benda ni daripada merebak, lebih baik daripada biar merebak pergi duk ubat leceh. Semua benda ni ulama-ulama besar dalam dunia dah bincang, dah duduk, dah dengar briefing daripada berbagai-bagai pihak. Maka akhirnya keluar keputusan yang kita semua duk ikut pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setelah kita jaga semua benda ni, tiba-tiba kena juga COVID-19 dekat kita. Na'udzubillahi min zalik. Kita dah jaga dah, habis punya jaga dah, tiba-tiba kena juga benda ni dekat kita. Allah kata apa dalam Quran? Dalam surah At-Taubah ayat 51. Tuhan kata, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad dekat depa ni, tidak akan kena apa-apa musibah dekat kita, melainkan benda tu Allah dah tulis dah kita akan kena. Itu tak boleh buat apa. Tapi setelah kita jaga semua, tiba-tiba kena juga. Rupanya sudah tertulis kita nak kena. Dalam pada duk jaga tu, ada sekali dua kali kita tercuai, masa tu kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan kita nak abang apa dia? Kesimpulan satu, musibah COVID-19 ini benar-benar ada di dalam masyarakat kita. Kita doa mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Satu, memang ada benda ni. Kita minta Allah selamatkan kita daripada musibah ini. Kesimpulan kedua, daripada terpedaya dengan macam-macam teori yang kita dengar pada hari ini, minta Allah Subhanahu wa taala bagi satu fahaman yang jelas kepada kita. Kita duduk dengar macam-macam. Pada waktu ni semua merepek apa semalam mereka hantar mai kat saya satu video tu, dia ada 60 muka surat tuan-tuan. Orang putih punya cerita ini. 60 muka surat
Nak habang kata COVID-19 nothing, tak ada apa. 60 muka surat. Kononnya ditulis oleh orang-orang yang cerdik pandai, saintis-saintis yang memang duk buat kajian virus ni. Mereka ni kata semua ni nothing. Hampa saja sudah kena tipu dengan orang yang tertentu yang mereka ni ada agenda lain. Mereka nak jual vaksin mereka pergi create cerita macam ni. 60 bukti dikemukakan dalam viral tu. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita atas iman dan takwa. Dan yang paling penting, tuan-tuan, yang paling penting apa dia? Ingat, benda ni pun mai daripada Allah. Allah sahaja yang boleh angkat dia pergi lain. Benda ni Allah yang hantar mai, dan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang boleh angkat benda ni pergi lain. Kita tengok satu hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ibnu Abbas, siapa dia tuan-tuan? Ibnu Abbas ni sahabat Nabi, bahkan dia sepupu Nabi. Dia anak Al-Abbas, anak pakcik Nabi. Dia wafat tahun 68 Hijrah. Masa Nabi wafat, dia berumur 13 tahun. Ibnu Abbas ni. Masa Nabi SAW wafat, dia umur baru 13 tahun. Dia cerita. Dia kata, aku satu hari duduk di belakang Nabi SAW. Faqala, Nabi kata kat dia, ya ghulam. Nabi panggil dekat dia ghulam. Ghulam maksud dia apa? Budak kecil. Nabi beralih tengok dekat dia, dekat Ibnu Abbas ni. Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimat. Nabi kata, aku nak abang ke hang beberapa benda. Ihfazillah yahfazuk. Nombor satu, Nabi kata, hang jaga Allah. Maksud dia apa? Dalam tafsir hadis dia kata apa? Maksud dia, hang bertakwalah kepada Allah. Yahfazuk, Allah akan jaga. Jaga. Kita dengan Allah kena jaga. InsyaAllah Allah jaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jaga di depan. Nabi kata macam tu. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi kata, wahai Ibn Abbas, kalau hang nak minta, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata, kalau hang nak minta tolong. Tadi kalau nak minta apa-apa, minta pada Allah. Kalau hang nak minta tolong pada Allah. Wa'lam, Nabi kata, ketahuilah, annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nabi kata, kalau satu dunia ni orang nak bagi manfaat dekat hang, tapi Allah tak mau bagi, hang tak akan dapat manfaat tu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Demikianlah satu dunia orang nak buat naya dekat hang, kalau Allah tak izin, tak boleh buat. Nabi kata, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Segala takdir sudah ditentukan. Tidak ada modify, tidak ada pindaan, tidak ada tambah, tidak ada kurang lagi. Tuhan tu lihat ni semua kita ni. Bila kita nak mati, bila Allahu Akbar, tuan-tuan. Kuliah kita last bulan 3, ni malam ni pula bulan 12. 8 bulan tuan-tuan, 2 orang sukarelawan Masjid Abdullah Fahim meninggalkan kita. 2 orang. Saudara Hasril kita dan saudara Zazari kita. 2 orang. Orang kuat masjid ni. Sukarelawan. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa paksa, tak ada siapa. Mereka sendiri main nak khidmat di masjid ni. Terasa kehilangan mereka 2 orang ni. Setiap kali kuliah kita depan tidur ada habis dengan saya, pergi minum air sekali. Kita teringat-ingat kat depan ni. Saudara Zazari, Allah yarham, baru meninggal hari apa? Tak sampai seminggu lagi. Lelak. No, duk matang pasiang, no, tuan-tuan. Duk matang pasiang. Mai jadi sukarelawan masjid ni. Dia meninggal baru saya tahu. Tuan-tuan ni yang kata,
orang-orang yang tersembunyi ni. Dia meninggal, baru saya tahu dia tak menikah rupanya, tuan-tuan. Pasal apa tak menikah? Pasal nak jaga mak. Dia duduk dengan mak dia, dia jaga mak dia. Dia ni banker, dulu kerja Standard Chartered, berhenti. Duduk dengan mak dia di Matang Pasir. Seawal subuh sudah main sini, sampai habis sembahyang Isya apa semua, dia dengan mak dia, dia jaga mak dia. Lepas maghrib tu sembang dengan mak dia. Lepas maghrib sembang dengan mak dia. Dia kata kat mak dia, dia kata, mak kita ni kalau mati esok kita simpan Masjid Fahim lah. Mak dia kata tak apalah, mak ikut hang lah. Tuan-tuan, lepas maghrib dia sembang macam tu dengan mak dia. Lepas Isyak sesak nafas, rebah, pengsan, meninggal dunia. Macam ni punya cerita Allah duk tunjuk mai kat kita ni. Allah duk tunjuk mai kat kita satu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa persediaan kita? Macam ni punya manusia, dia bahagia, dia habis umur dalam keadaan dia duk berkhidmat ke rumah Allah. Benda ni Nabi SAW kata apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Segala takdir kita sudah ditentukan. Kita boleh main masjid malam ni, kita balik, kita tidur, tahkah tak bangun esok pagi pun boleh jadi. Malam ni habis jumpa kawan sembang, boleh doa apa, kata esok orang telefon kita habaq dah tak ada dah, pun boleh jadi, tuan-tuan. 1001 kemungkinan boleh jadi dia dalam hidup ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jaga benda-benda macam ni. So Nabi SAW kata apa? Fokus kepada Allah, yakin kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan apa yang jadi kita terima itu sebagai ketentuan Allah. Tapi usaha, kita disuruh berusaha supaya kita tidak jadi orang yang tidak faham tentang qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Baru mukadimah pukul 8.30. InsyaAllah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Kena baca juga ini, tak kira. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 127. Masalah sumpah bohong supaya dapat kemahuan mengikut nafsunya. Ini tajuk ni kita gazet 3 bulan, tuan-tuan, ni baru boleh masuk malam ni. Kita sumpah bohong kerana kita nak satu-satu harta yang bukan hak kita. Kita bohong. Kita sanggup pergi masjid, sanggup pegang Quran, sanggup bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, sumpah dengan nama Allah. Kita kata kita tak buat benda ni, walhal kita buat. Apa nak jadi kepada orang yang macam ni? Ini tajuk dia. Kita baca. Sesungguhnya orang yang suka makan harta orang ataupun suka makan hak orang dengan tidak jalan yang sebenar, dia ni jenis apa? Jenis hak dia, hak orang hak dia. Jenis macam ni. Hak dia memang hak dia, hak orang dia mau. Tiada ia peduli apa yang bagi jatuh ke atas dirinya pada masa akan datang. Orang jenis macam ni, dia membujuk lalu, dia melentang patah, dia kata pergi mampus dengan syurga neraka semua. Dia jenis macam tu. Orang kata kat dia, hang gamak ni, duit ni hang ambil tak betul ni. Itu semua aku tak peduli. Aku janji aku nak benda ni. Jenis manusia macam ni, dia tak peduli masa akan datang, di hari akhirat esok, dalam kubur, di padang mahsyar, dalam neraka esok, macam mana nak jadi, dia tak peduli. Asalkan dapat sahaja kepadanya dengan apa jalan sekalipun, puas hati dia. Jenis orang macam ni. Seperti seorang yang sudah dapat ke tangannya wang ataupun barang ataupun apa makanan ataupun apa pakaian ataupun sebagainya dengan jalan pinjam ataupun dengan jalan utang ataupun sebagainya, tiba-tiba dikata telah dibayarnya ataupun telah dipulangkannya. Jenis macam ni. Dia pinjam duit orang, buat bodoh gitu. Dia pinjam duit orang 1,000, dia pinjam duit orang 5,000, dia buat bodoh gitu. Sampai tuan punya duit tu duk tunggu, nak minta segan, nak minta segan.
Daripada seminggu sebulan, daripada sebulan setahun, daripada setahun dah 5 tahun. Dia ni lupa dah ke? Satu hari pergi tanya. Dia kata, minta maaf lah, duit saya pinjam itu bila nak bayar? Aku bayar lah Pak. Dia kata lagu tu, la haula wala quwata illa billah. Dia tak pernah bayar. Dan dia tahu dia tak pernah bayar. Bukan dia terlupa, dia tahu dia tak pernah bayar. Tapi dia buat bodoh. Dia kata, aku bayar lah Pak. Kau ni kata, dah, bila hang bayar? Aku bayar lah. Hanya ada buat leceh ni. Dia kata pula lagu tu, hanya ada buat leceh macam ni. Padahal dia yang buat leceh. Ni kitab nak abang ni. Dia kata dia dah bayar. Itu pun dia kata telah hilang daripadanya. Dia senang-senang pergi rumah kawan tu, dia pinjam apa satu gergaji ke, dia pinjam apa, dia pergi hilang. Jenis tak ada tanggungjawab. Dia pinjam barang orang, dia tak ada tanggungjawab. Dan barang tu tak tahu dia misplaced, dia tak tahu mana tak tahu. Bila kawan tu duduk cari dia, dia kata, aku pun cari tak jumpa dah, hilang dah kot. Dia buat mudah. Jenis orang macam ni. Sampai dia sanggup bersumpah dengan nama Allah, ataupun dengan pegang Quran ataupun sebagainya, kerana nak membetulkan bohongnya itu. Itu dia sampai peringkat apa? Dia kata aku bayar dah kat hang. Kau ni kata tak lagi, bila yang hang bayar? Dia kata aku ingat aku bayar. Tak percaya meh, dia sendiri minta. Tak percaya meh, mana Quran meh, aku nak pegang, aku nak sumpah kata aku bayar dah. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, ada tak ada tuan-tuan orang macam ni? Ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula pekerjaan sumpah bohong yang demikian itu haram dan berdosa besar. Agama abang-abang macam ni punya kerja haram, dosa besar. Dan murka Tuhan akan dia sehabis-habis murka. Ini semua cari penyakit. Tuan-tuan, saya nanti baca hadis dia, tuan-tuan tengok apa kesudahan orang macam ni. Nampak simple. Nampak apa pinjam barang orang tak bagi balik ni. Kita nampak macam simple. Saat lagi tuan-tuan kita baca hadis dia, kita tengok apa kesudahan orang macam ni. Hutang dia orang, buat lupa tak mau bayar. Kita nak tengok saat lagi apa kesudahan orang macam ni. Sebagaimana tersebut dalam Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan Abdullah bin Mas'ud ni orang hebat. Tadi kita baca hadis tadi, Abdullah bin Abbas, pupu Nabi. Abdullah bin Mas'ud ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Mak dia mengandung dia, lalu depan Nabi. Nabi panggil mak dia. Nabi kata, mengandung anak lelaki-lelaki. Ni, tak beranak keluar mai lagi. Nabi kata, mengandung anak lelaki-lelaki. Esok beranak, buat mai. Nabi kata. Anak-anak betul lelaki-lelaki. Bawa pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abdullah bin Mas'ud ni. Mak dia bawa pergi dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bagi nama dekat dia Abdullah. Nabi kata bagi nama budak ni Abdullah. Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah budak ni alim dengan hikmah. Dalam satu riwayat kata, jadikan budak ni satu orang yang alim dengan Alkitab. Satu riwayat lain kata, Nabi kata jadikan budak ni satu orang yang alim dengan takwil kitab. Maqbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud akhirnya menjadi apa? Menjadi ulama besar dan satu orang yang alim di dalam Al-Quran. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan zaman awal pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, dia dilantik menjadi penjaga Baitul Mal. Dia jadi menteri kewangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
siapa bersumpah ia dengan satu sumpah padanya dengan sengaja, tidak dengan sebab lupa ataupun tidak dengan sebab dipaksa, supaya dapat ia dengan sumpahnya itu harta orang lain ataupun hak orang Islam yang lain dengan tidak mengikut jalan syarak, nescaya jumpa dia akan Tuhan dia di hari akhirat esok, hal keadaan Allah Subhanahu wa taala murka sehabis-habis murka kepada dia. Kalau dia di atas dunia, dia pernah tipu, main harta orang, dia balik menghadap Allah di hari akhirat esok, Allah tak welcome dia, Allah tak mau sambut dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terima dia balik itu dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu masalah. Dia kata makan atau mengambil hak Yahudi atau Nasrani dengan tidak jalan yang betul, apa cerita? Ni dia bukan harta orang Islam, harta Yahudi, harta Nasrani, tapi dia pergi balas dengan cara yang tak betul. Apa jadi dengan dia ni? Hak Yahudi dan Nasrani itu apabila keduanya di bawah aman orang-orang Islam, maka iaitu hartanya dan dirinya itu seperti kita orang Islam juga. Islam ni dia ada macam-macam jenis, tuan-tuan. Islam ni, kapiak ni dia ada macam-macam jenis. Satu dia panggil kapiak zimmi. Okay. Dia duduk di bawah kerajaan Islam dan dia janji dia tak buat kacau dalam kerajaan Islam, di bawah pemerintahan Islam ni. Dia kapiak zimmi, segala harta meradak dia semua terpelihara. Dia ada kapiak mu'ahad, kapiak yang dengan orang Islam ni dia ada perjanjian. Dia duduk dalam negara yang orang Islam memerintah, dia buat perjanjian. Apa-apa jadi pun dia tidak akan berada di pihak musuh untuk nak merosakkan orang Islam. Harta dia dan diri dia, nyawa dia juga terpelihara. Kita tak boleh buat tak tahuan dekat dia. Dia ada kapiak musta'man, kapiak yang minta keamanan. Macam dulu zaman Saidina Umar memerintah kerajaan Islam, kerajaan Spain pada masa itu, Andalusia, tidak Islam. Dia pernah surrender di bawah pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Dia pernah surrender, mengaku duduk di bawah pemerintahan Saidina Umar. Mereka ni adalah kapiak yang musta'man, yang diberi keamanan oleh kerajaan Islam. Kita tak boleh buat tak tahuan dengan mereka. Dan satu lagi dia panggil kapiak harbi. Hak ni memang duk cari pasal dengan kita. Cari pasal. Dia jengkai kita, dia cari pasal dengan kita, dia nak kacau hak kita, dia sanggup berperang dan tumpah darah kita. Hak ini kapiak yang boleh diperangi. Tiga tadi ni, zimmi ataupun mu'ahad ataupun musta'man, mereka ni kita tak boleh buat tak tahuan dengan mereka. Bahkan ada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata kalau kita pergi bunuh orang kafir yang mu'ahadan, yang mereka ni ada perjanjian dengan kita, mereka tak pernah duk buat kacau dengan kita, mereka duk elok-elok dalam negara sama dengan kita, kita pergi bunuh dia, apa jadi? Nabi kata esok di hari akhirat tak boleh cium bau syurga. Sedangkan bau syurga ni dah boleh bau wangi dia min masirati arba'ina aman, 40 tahun perjalanan, wangi dah syurga ni, dah wangi dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mereka ni dipelihara oleh kerajaan Islam. Baik, kita baca di itu, dia kata haram atas kita tipu golongan-golongan kafir yang ni semua ni. Haram kita menipu ataupun memakan harta mereka dengan cara yang tak betul. Ada pun tersebut dalam hadis seperti yang datang pada masalah tadi, katanya liyaqtati'a biha malam ri'in muslim. Apa dia? Iaitu kita dianggap berdosa besar apabila kita mengambil harta orang Islam. Maksud dia apa? Kalau harta kapiak mu'ahad, kapiak zimmi pun kita ambil, kita tak boleh cium bau syurga, apatah lagi harta orang Islam. Tentu lebih besar dosa dia. Itu maksud hadis tu.
maka iaitu telah dikaitkan dengan harta orang Islam, maka iaitu ditaukidkan tegahnya. Kalau harta kafir pun kita tak boleh pergi duk rampas ikut suka, apatah lagi harta orang Islam. Dia kemaskan lagi hukuman tu. Yang ni lebih-lebih kuat haramnya kita memakan harta orang Islam itu daripada memakan harta Yahudi ataupun Nasrani. Dan bermula pekerjaan tipu daya dan sumpah bohong itu berlaku sejak daripada zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Bak duk balas harta orang ni daripada zaman Nabi ada dah, dia kata. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal manusia. Nama kata manusia ni Allahu Akbar, dengan duit ringgit ni. Nabi tu ada berlaku benda ni. Dan telah berhukum dua orang yang berkelahi kerana tipu daya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti datang dalam hadis ini. Dia kata masalah sumpah bohong itu berlaku dan adalah diluluskan hakim dan terpakai sumpahnya di mahkamah. Dia kata tu dia. Sanggup sumpah dalam mahkamah. Sanggup ni bukan macam mahkamah sivil pergi sumpah apa, saya bercakap benar, tidak ada yang saya cakap ni melainkan benar belaka. Itu dia sebut, dia tak ada erang apa. Dia sumpah wallahi wabillahi watallahi, dia bohong pun ada. Tambah sebut takat nak sumpah saya mengaku dengan seikhlas hati bahawa apa yang saya cakap ini adalah benar, tidak ada lain melainkan benar. Tak ada apa. Wallahi wabillahi watallahi, dia kata saya tak buat benda ni, padahal dia buat. Ada manusia berani sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata jikalau sekiranya sumpah itu tidak diketahui oleh hakim akan bohongnya, nescaya terpakai akan sumpahnya. Hakim pun manusia. Hakim mana tahu dia bohong ke tak bohong. Saya nanti baca hadis Nabi SAW menjadi hakim kepada kes di kalangan orang yang hidup pada zaman dia. Nabi sebut, Nabi kata innama ana bashar. Nabi kata aku ni manusia. Nabi kata aku tak tahu ni betul-betul dua orang ni siapa betul siapa salah. Nabi kata aku manusia, aku pun tak tahu. Mana-mana satu daripada dua yang bergaduh ni pandai bercakap, berdasarkan pertimbangan aku dia betul, maka aku hukum kata dia betul, kawan ni salah. Tiba-tiba sebenarnya dia ni salah, hak pandai cakap ni salah. Nabi kata walaupun aku buat keputusan dapat kat dia, hak dia dapat tu sebenarnya ialah sepotong api neraka. Nabi kata hakim, dia pun tak tahu betul-betul kes depan dia ni kawan ni salah, tapi dia engage dengan lawyer yang cukup pandai mah. Lawyer masuk pergi cakap, dia pandai. Dengan pandai cakap, dengan pandai hujah, dengan pandai belit, dengan pandai semua, dia pandai ni. Dia ada skill. Kes main tangan dia semua menang. Orang dengar-dengar kata piyah dia ni. Dia pergi cari satu lawyer yang betul-betul pandai punya. Lawan. Dia bawa main hal teknikal tu, teknikal ni semua. Akhirnya lepas. Pandai dia. Hakim dengar kepada perbicaraan, kepada hujah yang dikemukakan, kepada saksi yang ditampilkan, kepada bukti-bukti yang didedahkan. Hakim dengar dan hakim pun percaya kata dia ni tak salah, sebenarnya dia ni salah. Nabi SAW kata apa? Kalau aku jadi hakim dan aku buat keputusan macam ni, orang yang mendapat bahagian itu sebenarnya dia mendapat bahagian api neraka. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana telah berlaku yang demikian itu kepada Nabi SAW, dan telah jatuh hukum Nabi yang demikian itu seperti di dalam hadis At-Tirmizi dengan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata faqal al-Ash'ath ibnu Qais fiya wallahi kana dhalik. Maka berkata seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi radhiyallahu anhu, dia kata demi Allah benda ni berlaku dekat aku. Ni Al-Ash'ath ni, dia kata benda ni jadi kat dia. Dia kata dia teraniaya di dalam pengadilan. Benda ni dibawa dan dibicarakan, dia di pihak yang betul, tapi kegagalan dia mengemukakan bukti, dia kalah dalam perbicaraan itu.
Dia kata benda ni saya pernah kena, kata Al-Ash'as ni. Kemudian berceritalah Al-Ash'as ini dengan kata dia, kana baini wa baina rajul minal yahud ardun fajahadani. Dia kata, dia cerita apa yang kena kat dia. Antara aku dan antara seorang laki-laki Yahudi, kami share beli dan usahakan tanah. Al-Ash'as dengan satu Yahudi share, bawa keluar duit, pergi beli tanah dan usahakan buat kerja atas tanah tu. Maka telah engkar Yahudi itu daripada berkongsi dengan aku, dengan katanya adalah tanah itu punya ia seorang sahaja. Masa nak beli tanah bawa keluar duit, kita bawa keluar 50%, dia bawa keluar 50%, pergi beli tanah. Lepas tu sama-sama buat kerja di atas tanah tu. Jadi sampai satu tahap Yahudi ni kata tanah ni dia punya, hang tak ada kena mengena. Dia kata duit yang aku bagi hari tu abang beli tanah apa cerita? Ni tanam ni aku duk tolong mai buat kerja ni apa cerita? Yahudi ni kata kat dia, aku tak tahu, tapi tanah ni aku punya, aku seorang punya, hang tak ada kena mengena. Sudah jadi macam tu. Al-Ash'as ni kata benda ni sudah jadi dekat dia dengan Yahudi yang dia share untuk buat kerja ni. Dia kata dan tiada berkongsi dia dengan siapa-siapa. Yahudi ni kata dia punya seorang, dia tak ada share dengan siapa-siapa. Tuan-tuan, benda ni jadi dalam masyarakat kita pun jadi. Satu kawan saya dulu buat company, abang adik, bukan orang lain, bukan kawan, bukan jiran, bukan member lama, abang dengan adik buat company. Daripada day first, daripada hari pertama sama-sama buat kerja. Company ni daripada ada satu sampai jadi beberapa cawangan. Kaya-kaya. Tapi adik ini dia pun jenis, nak kata dia tak erti ke, dia pun dia tak pernah ambil berat benda ni. Dia percaya abang dia. Selama-lama company duk jalan, maju, duit duk masuk dan sebagainya, dia dengan abang dia ni kira ada understanding. Bila nak pakai duit, pakai pi di pejabat, abang kat Kani hak duk jaga duit ni, aku nak pakai 5,000. Kani pun ambil bagi. Pasal apa? Ni pun bos juga. Hak seorang tadi abang pun bos juga. Nak pakai apa? 5,000 ambil bagi. Ikat duit bagi 5,000. Ambil pukul cek ambil. Begitu ya. Satu hari abang ni, anak dia mengaji di luar negeri, balik mai ada degree dalam business management. Bila balik mai, dia kata ke anak dia kata abang handle lah company ni, ayah nak rest lah, ayah dah lama dah buat kerja. Anak degree dalam business management. So bila dia masuk, dia nak buat kerja, nak ikut buku dia mengaji lah. So cerita pakcik, adik ayah dia main nak pakai 5,000, nak pakai 10,000, tak boleh lah. Pakcik tak tahu cerita lagi. Satu hari pakcik nak ambil duit sikit, nak buat modal apakah, pergi dekat Khani Keuangan ni, abang kata ni saya nak pakai ni. Khani kata bos kena tanya abang, anak abang dia. Siapa nak kena tanya dia pula? Dia kata dia pun aku bos juga. Siapa nak kena tanya dia pula? Lah ni dia kontrol semua, dan pejabat dia kontrol. Aku tak tahu, aku dah berapa lama dah dengan aku. Dan kami tak boleh bagi. Kena tanya anak, kena tanya. Dia tak maulah, dia pakcik. Dia pakcik budak ni, dia adik ayah budak ni. Takkan dia nak pergi jumpa budak ni, jatuhlah dia. Nampak tuan-tuan, dia jadi cerita. Company orang Melayu buat begitu. Pergi rumah abang dia. Dia kata, abang apa ni? Saya nak pakai duit tadi. Dia kata, kena tanya, sebut nama anak abang dia. Abang pun jawab, kata, hampir sembangan dia, aku tak mau ambil tahu lah. Kata, mana boleh begitu bang? Kita buat kerja sama, dan aku tak hampir sembangan dia, mana? Begitu. Wih, tuan-tuan, apa sudah jadi? Baru nak pergi cari dia pun, barulah nak tengok dalam daftar company, nama dia ada sebagai board of director ke rakan kongsi, baru nak tengok. Tengok tak ada. Jadi selama-lama ni buat kerja cara-cara pakatan pinggan mangkuk kampung betul lah. Macam kampung ada pakatan kenuri pinggan mangkuk apa semua kan. Mana ada pergi duduk
Pakai buat kerja apa betul je, tahu tengok jadi lagu ni. Tuan-tuan. Akhirnya apa jadi? Melingkup company ni. Melingkup. Pasal apa? Pasal dah abang dah tak mau buat kerja dah. Adik sudah kecil hati benda jadi macam ni, dia pun tekan brek, tak mau pergi ambil tahu dah. Anak abang walaupun dia lulus mengaji luar negeri, balik main ada degree, tapi dia tak ada pengalaman, dia tak tahu nak buat kerja. Dia tahu boleh do action dalam company saja, tapi dia tak salah, dia nak ikut buku. Nampak tak tuan-tuan? Di sinilah yang agama nak bagi tahu. Apa benda pun kena ada dokumen tulis. Kena ada dokumen tulis. Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Quran kata, kalau kamu nak berhutang ke apakah, janji nak bayar balik satu tempoh masa esok, tulis. Sebab tak mau jadi macam ni. Benda ni sudah jadi. Al-Ash'as ni beli tanah pakat dengan satu Yahudi, lepas tu usahakan tanah tu, lepas tu satu Yahudi ni kata hak dia punya, dia tak tahu apa. Nampak tuan-tuan? Benda ni sudah jadi. Masalah dia kata berguam di hadapan Nabi SAW. Kata Al-Ash'as, bila Yahudi itu engkar, tak mau dah kata tanah ni ada kongsi, maka Ash'as pun membawa pengaduan dia kepada Nabi SAW. Masa tu Nabi itu ada. Dia pun pergi cari Nabi, pergi report. Dia kata, ya Rasulullah, saya pakat dengan Yahudi ni beli tanah, kami buat kerja sama-sama. Tentu hari ini dia pergi kata hak dia seorang punya. Ni macam mana ni? Dia pergi mengadu dekat Nabi. Kenapa tuan-tuan mengadu dekat Nabi? Sebab Yahudi Madinah ni respect Nabi SAW. Maka dikatakan, kata Ash'as itu, faqaddamtuhu ila Nabi SAW. Maka aku bawa dan adukan benda ni kepada Nabi SAW. Dan hadirlah kami berdua berguam di hadapan Nabi SAW. Dia panggil Yahudi ni, jom pergi jumpa Nabi. Hang cerita kata hang tanah ni hang punya, aku tak ada sangkut pun. Jom kita pergi jumpa Nabi. Iaitu Nabi SAW pun bersabda, faqala li Rasulullah SAW, alaka bayyinah. Ini mahkamah. Bila pergi saja, dia bertanya, apa bukti yang hang kata tanah ni share, dua orang beli dan sama-sama buat kerja? Hang ada bukti ke? Nabi sudah tanya soalan tu. Alaka bayyinah? Maka berkata kedua kami kepada Nabi SAW, yakni apabila ditanya akan aku, adakah bagi kamu Ash'as saksi atas dakwa kamu bahawa kamu berkongsi dengan Yahudi ini? Nabi kata, hang ada bukti, dokumen ataupun ada saksi yang boleh ditampilkan kata hampa share benda ni? Faqultu la. Maka jawab dia, Al-Ash'as jawab kepada Nabi, tak ada, dia kata. Surat apa pun tak buat. Kemudian saksi pun tak ada lah. Yang ni kami dua ya, saya percaya kat dia kata. Lagu tu. Bila didengar oleh Nabi SAW kata Ash'as itu, tiada baginya saksi atas dakwaannya itu, maka tidaklah Nabi SAW dapat hukum dengan dakwa sendirinya itu sahaja. Nabi kata macam ni susah. Saya nak buat keputusan macam mana, kata hang ada share dalam tu, hang tak ada dokumen membuktikan, hang tak ada saksi yang boleh dibawa mai kata hampa ni share beli tanah ni. Ni macam mana saya nak buat, macam mana? Nabi kata, kerana ada pada dakwa kamu itu lemah. Nabi kata hang tak ada saksi dan bukti. Dakwaan hang kata hang ada share ni, dakwaan ni lemah. Dia kata. Dengan kerana itu berhadap Nabi SAW kepada Yahudi itu. Dah dia yang mendakwa ni tak boleh nak kemukakan bukti dan saksi, Nabi beralih kat Yahudi ni, Yahudi penipu ni. Kata Ash'as, faqala lil Yahudi ihlif. Nabi beralih dekat Yahudi ni, Nabi kata dekat dia, sumpahlah engkau dengan nama Allah. Nabi kata lah ni, dia kata hang tipu dia, tapi dia tak ada saksi, tak ada bukti. Hang kata hang seorang yang memiliki tanah ni, lah hang sumpah. Kata memang tanah ni hak hang punya, seorang saja. Hang bersumpah bahawasanya Ash'as itu bohong akan dakwanya, kata ada kongsi dengan tanah ni.
dan tiada aku berkongsi dengan dia. Hang sumpah kata tanah ni hang punya seorang aja. Hang tak ada sanggup paut dengan Ash'as ni. Baik, masalah belum puas hati Ash'as atas yang dihukumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ash'as dengar Nabi nak buat macam tu, tak puas hati ya. Dia kata apa? Bila didengar oleh Ash'as akan perintah Nabi kepada Yahudi suruh sumpah, maka terlintas dalam hati dia, apabila Yahudi itu disuruh bersumpah, tentu hilanglah harta dia. Dia kata nama pun Yahudi, apa benda yang dia takut dekat Allah suruh dia sumpah dengan nama Allah? Kalau suruh dia sumpah, alamat kata tanah ni habis pocik tak ada apa. Tentu Yahudi ni akan sumpah. Dia sudah ingat macam tu. Kerana Yahudi itu satu orang yang tak boleh dipercayai akan sumpahnya. Maklumlah, dia seteru orang Islam. Yahudi ni, walaupun dia kata dia tunduk di bawah kerajaan Islam, tapi benci kepada orang Islam tu ada. Nampak? Ingat kuliah kita di masjid ni dulu, kita cerita tentang kesatuan. Kesatuan mereka ni. Atas apa nama pun, mereka satu. Atas apa pun, musuh mereka orang Islam. Benda itulah jadi sejak dulu-dulu lagi. Sungguh dia kata dia tunduk di bawah pemerintahan Nabi, tapi dalam hati ni duk berulat. Dia meluat tengok orang Islam macam ni. Maka apabila telah dipandangnya akan lainnya musuh dirinya dan agamanya, Yahudi, bukan kata sahabat-sahabat Nabi ni orang Islam, Nabi itu pun mereka tak berkenan. Mereka tak, kalau tanya betul-betul hati dia, dia tak mau. Sebab dia Yahudi. Begitu. Tidaklah ia mau kalah, bahkan mau mencari ia akan jalan kemenangannya dengan apa jalan yang ada kepadanya. Dia ke mana pun, dia akan kata tanah tu dia punya. Ke mana pun. Macam tu. Maka apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suruh sumpah itu, maka dia terus berkata, faqultu ya Rasulullah, Ash'as ni, faqultu ya Rasulullah, idzan yahlifu fayadhhabu mali. Dia terus kata dekat Nabi, dia kata kalau macam tu, dia kata kalau tuan suruh dia sumpah, dia tentu sumpah punya, aku kenal dia ni, dia kata. Dan kalau macam tu, habislah harta saya. Ash'as kata dekat Nabi. Dia kata takkan nak selesai macam ni aku. Suruh dia sumpah, harta tu dapat ke dia. Habis saya macam tu. Dia tak berhati dengan keputusan Nabi. Dengan sebab kuat dakwanya itu. Jikalau dipakai sumpahnya itu, sedangkan hamba tidak ada saksi. Saya ni tak ada saksi. Kalau semata-mata dengan sumpah dia dapat, tanah ni habislah saya. Dia kata begitu. Padahalnya sumpah itu ialah sumpah bohong. Dia kata, ya Rasulullah, saya abang betul-betul, dia ni pembohong. Dia kata. Pak tuan-tuan, nak kemukakan saksi tak boleh, nak bagi bukti tak boleh, duk abang kata kau tu bohong api, masuk mahkamah macam ni jalan. Kerana ia orang Yahudi, tiada apa suatu yang ditakutnya, sedangkan firman Tuhan pun dia tak percaya. Dia kata, nama pun kapiak. Dia kata, apa dia nak percaya dengan benda ni semua? Kan? Susah dengan mereka ni. Satu kawan duduk di Langkawi, jiran sebelah orang Denmark, duduk seorang. Dia bini apa mahu tak ada, dia duduk seorang, berjiran dengan kawan kita ni. Nak buat parti di rumah dia. Dia buat parti, siap dengan wine-wine semua nak tunggang lah. Dia main jemput kawan ni pergi. Kau ni abang dekat dia. Dia kata, I cannot join your party because I'm a Muslim. Denmark ni kata dekat dia, what's wrong with you Muslim? What's wrong? No, we are Muslim. This one forbidden. Wine, Muslim are not allowed untuk minum wine. Dia kata, berapa banyak aku duk tengok orang Islam duk minum, tak ada apa hal. Dia pergi kata begitu. Sahabat ni pula, dia ni pula pergi duk abang pula. Dia kata, no, kita orang Islam duk baca pula kat Denmark ni, innamal khamru wal maisiru wal ansar. Pi, saya kata kat dia. Nama dia pun Denmark. Apa duk baca innamal khamru wal maisiru apa kat dia? Ya.
Dia kata tu saya nak terang macam mana tu, yang telefon ustaz tu nak abang macam mana kat dia. Tak payah abang apa, tak payah piah kata. Tak lah, tapi susah ni dia lagi dia kata kita tak mau masyarakat kan dia mampu piah kata masyarakat tak mau masyarakat. Takkan hang nak masyarakat dengan dia ajak pergi minum. Hang kata tak apalah masyarakat saya aku segelas aku tak boleh lebih. Takkan macam tu. Untuk kita ni ya Allahu Akbar tuan-tuan. Punya nak ambil hati orang ni sampai macam tu. Patut-patut aja dengan dia ni. Patut-patutnya pihak habaq dekat dia benda ni kami orang Islam tak boleh. Pasal apa? Pasal benda ni banyak keburukan daripada kebaikan. Pasal apa? Hang duk minum pun hang mabuk, tengok apa hang duk buat bila hang mabuk. Cerita dia ni semua tak bagus. Hang tanya orang yang akal fikiran waras semua tak boleh terima macam ni. Habaq cakap cukup. Tak payah pergi innamal khamru wal maisir, tak payah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yahudi ni bila Nabi suruh sumpah, dia katalah Ash'as dikata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata dia ni Quran pun dia tak percaya. Tuan suruh dia sumpah habis dia sumpah lagi tanah saya dapat kat dia lah. Dia kata gitu. Maka apalah rasanya kepadanya akan sumpah itu? Maka jawab Nabi SAW, apa aku mau buat, demikian itulah hukum Allah. Nabi kata. Nak buat macam mana? Hang mai habaq kata tanah tu hang ada share dengan dia. Hang tak ada bukti. Dokumen apa pun tak ada. Saksi apa pun tak ada. Hang mai dakwa. Dalam Islam ni ad-da'wa wal bayinat. Siapa yang dakwa dia kena buat mai bukti. Dan hang tak boleh buat mai bukti. Lah ni dia tak dipertanggungjawabkan dengan bukti. Sebab hang yang dakwa dia tak dipertanggungjawabkan dengan bukti. Jadi dia ni cuma kata apa? Sumpah betul ni hak dia punya. Itu cara dia, Nabi kata. Silap hang. Daripada awal dulu awak tak buat satu surat perjanjian. Dia tak berhati, Ash'as ni. Dia tak berhati. Apabila seorang membawa dakwa ke hadapan hakim dengan tidak ada saksi dan tidak ada bukti di atas dakwaannya itu, maka hukumnya batal dakwaannya ke atas orang tadi. Itu cara Islam. Hang dakwa dia, hang tak ada bukti, habis hang dah kalah. Mahkamah cuma boleh suruh dia bersumpah ya, takat tu ya. Dengan bersumpah dia tu akan orang yang kena dakwa itu. Dia nak tangkis balik tuduhan yang kena kat dia sumpah ya. Dia tak. Saya memang tanah ni saya punya. Dia tak ada kena-mengena, habis. Macam tu penyelesaian kepada kes Ash'as ini. Masalah sumpah bohong itu menjadikan papa dunia akhirat. Ini nak dengar. Cakap bohong ni dia tak habis macam tu ya. Cerita dia panjang. Bukan atas dunia aja, akhirat esok pun dia akan jadi miskin papa kedana. Apa dia? Kata Ash'as, bila habis guaman kami dengan Yahudi itu di depan Nabi SAW, memberi faham Nabi kepada aku seperti yang tersebut dalam hadis tadi. Seolah-olah katanya, janganlah kamu fikir wahai Ash'as akan kemudian daripada akan senang menanggung sumpah itu. Nabi kata Ash'as, hang jangan ingat kata dia ni sumpah, lepas tu benda tu senang-senang habis begitu ya. Dia dapat tanah dan dia ni live happily ever after. Hang jangan ingat begitu. Kan? Cerita orang putih. Dia nanti kata apa? And they live happily ever after. Lepas daripada dia sumpah kata tanah ni dia punya, dia hidup bahagia. Nabi kata hang jangan ingat begitu. Jangan kamu tidak tahu, ialah yang menjadi papa dunia dan papa akhirat. Kemudian turun firman Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallah innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ila akhir ayat. Maka diturunkan oleh Allah akan ayat Quran dan dibacakan oleh Nabi SAW akan jadi saksi bagi sabda yang di atas tadi. Kira-kira maknanya begini, bahawasanya orang yang tukar mereka akan janji mereka dengan Allah. Okey, orang yang buat kerja macam ni dan menukarkan sumpahnya, maka hendaklah disempurnakan sebagai yang disumpahkan itu, kemudian bersumpah dengan bohong pula kerana mendapatkan harga ataupun untung yang sedikit daripada mata benda dunia, kerana nak dapat sedikit harta,
kerana nak dapat sedikit wang, tanah, rumah, pangkat, martabat dan sebagainya, sehingga akhir ayat itu firman Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Bermula depa yang sumpah tipu tadi ni, tidak ada habuan syurga dan tidak ada habuan nikmat-nikmat dalam syurga bagi mereka itu di akhirat. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan di hari akhirat esok, Tuhan tak mau bercakap dengan orang yang di atas dunia sumpah tipu ni. Tuhan tak mau bercakap dengan dia. Bahkan Tuhan murka kepada orang ini, dan Tuhan tidak pandang kepada mereka dengan pandang rahmat pada hari kiamat, bahkan pandang azab dan sengsara jua. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan tiada dibersihkan mereka daripada dosa, dan tiada dipuji akan mereka dengan puji yang elok. Tipu dalam bersumpah menyebabkan akhirat satu, tak masuk syurga. Satu. Yang kedua, Allah tak mau tengok muka dia di hari akhirat esok. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tak mau bercakap dengan dia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersihkan dia daripada dosa. Macam tu dia nanti kena di hari akhirat esok. Dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih atas barang yang diperbuat mereka itu di hari akhirat. Kata At-Tirmizi, itu hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abi Aufah. Wallahu a'lam. Ya. 9-10 minit. Jadi tuan-tuan, macam tu sekali Allah Subhanahu wa taala bagi amaran keras kepada orang-orang yang sanggup sumpah tipu kerana nak dapat satu-satu benda. Macam ni punya amaran Tuhan bagi. InsyaAllah kuliah yang akan datang tuan-tuan, dia akan main tafsir ayat 92 surah Ali Imran. Dulu kita duduk mengaji Quran kampung, mengaji Quran dekat tok guru kampung. Orang tanya, hang baca tang mana dah? Kita kata, aku dah baca Lantanalu. Lantanalu. Bisa dengar orang duduk sebut itu? Hang baca apa dah? Aku baru tilka. Kan? Orang Melayu cakap Arab jadi begitu lah. Ini dah naik Lantanalu. Aku baru tilka. Kan? Kau nampak anjing ligan, baca alam tarokai fa fa'ala rob. Konti tentu ya. Anjing ligan, alam tarokai fa fa'ala rob. Rob, anjing tak boleh nak salak, tak boleh nak gigit. Kalau terlajak, rob buka, dia main faham kita. Kampung punya ajak macam tu. Ya. Tu kata, baca apa hang kata kalau tak mau bagi anjing gigit, baca alam tarokai, dia kata. Tu ayat tu tak habis. Alam tara kaifa, itu bahasa Arab. Alam tara, satu perkataan. Alam tara kaifa fa'ala. Tapi Melayu dia pergi potong tengah jalan. Macam kalau kita cakap kod Melayu, kata ni sekejap lagi lepas kuliah masjid nak pergi mana? Saya nak pergi Kepala Bar. Begitu ya? Tak kacau. Saya nak pergi pekan Kepala Bar. Kepala Bar. Kepala Batas tu, dia pergi berhenti tang Kepala Bar. Macam tu lah kata alam tarokai. Kai itu tak ada perkataan. Kaifa perkataan dia. Alam tara kaif. Alam tara kaifa. Kan? Ni ayat yang akan datang ni, lan tanalul birra. Lan tanalul birra. Kita kata, saya dah baca juih lam tanalu. Lam tanalu boleh kata. Juih tilka. Okey? Baik. Apa yang menarik dengan ayat akan datang ni? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ni. Apa menarik ayat ni? Ayat ni dia akan cerita dekat kita tentang di Madinah dia ada satu kebun kurma. Kebun kurma. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, pergi Mekah, Madinah buat haji, buat umrah, masa duduk di Madinah tu, jemaah Malaysia banyak duduk sebelah sinilah. Sebelah Hotel Oberoi, Dar Taibah, apa saja daripada sini.
Daripada sana, kira kiblat masjid belah ni, kita main daripada sana. Main masuk pintu, masuk masjid. Daripada sana, no hotel-hotel sana tu, nak main ke pintu masjid tu, dataran marmar tu. Di situlah dulu ada satu kebun kurma. Dia panggil kebun kurma Bayruha. Ataupun dalam setengah riwayat dia kata Bi'ruha. Dia ada dua nama. Bayruha ataupun Bi'ru. Bi'ru makna dia telaga. Bi'ruha. Dalam kebun kurma tu ada satu bi'ru, ada satu telaga. Telaga ni air dia cukup sudah di Madinah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi ni dia tiap-tiap kali ada ruang masa, Nabi akan pergi di telaga tu. Dan kebun kurma dan telaga tu kepunyaan satu orang yang bernama Abu Talha. Ni ayat ni lan tanalul birra ni kita akan baca ni cerita Abu Talha ni. Kebun dia kita nanti bagi tahu esok dia ada berapa batang pokok kurma dalam kebun tu. Kawasan tu berapa batang pokok kurma. Bila turun ayat yang kita nak baca insya-Allah ni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuhan kata tidak dianggap satu orang ni buat kebaikan sehinggalah apa hak dia paling sayang dia sanggup sedekah. Dia duk bagi hak benda-benda biasa ni, Quran kata itu tak dianggap sebagai kebaikan lagi. Apa yang hang paling sayang? Harta apa yang hang paling sayang? Hak tu hang sanggup bagi, hang betul-betul bagi. Ayat tu maksud dia macam tu. Bila turun ayat ni, Nabi baca ayat ni. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak dianggap kita buat baik sehinggalah apa kita paling sayang kita sanggup bagi. Abu Talha dengar ayat ni, dia bangkit, dia pergi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada benda yang saya paling sayang dalam dunia ni melainkan kebun ni lah, kebun kurma ni. Hak tu hak dekat dataran Nabi masjid tu. Dalam tu ada telaga hak Nabi cukup suka. Inilah harta saya yang paling saya sayang. Dia kata, ya Rasulullah, saya infak kerana Allah. Tuan-tuan. Yang kata sahabat Nabi punya power ni. Dia terus tak ada fikir dua kali, tak ada balik nak bincang dengan anak bini apa, tak ada. Satu ayat tu ayat kita nak baca insya-Allah ni. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap hang buat kebaikan sehinggalah hang sanggup bagi hak benda hang paling sayang. Dia dengar dengan ayat tu, dia kena short current. Dia terus kena voltage tinggi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak kebaikan yang ayat ni sebut. Saya tak ada harta yang paling saya sayang melainkan ni, kebun ni. Aku bagi ni kerana Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bagi tahu berapa batang kurma ada dalam kebun tu. Kalau takat ada 12 batang bagi tak apa, tuan-tuan. Berapa batang tu kita nanti abang. Oh tuan-tuan, jangan mimpi kata kita ni dah cukup baik. Kalau nak banding dengan sahabat Nabi, siapalah Abu Talha ni? Kita pun tak pernah tahu cerita dia. Yang kita tahu Abu Bakar As-Siddiq, yang kita tahu Umar bin Al-Khattab, yang kita tahu Sayyidina Osman bin Affan. Bulan depan juga kita akan sentuh insya-Allah. Betul ke? Orang duk kata harta wakaf Sayyidina Osman sampai hari ni duk ada lagi di Madinah. Betul ke? Itu kita nanti tengok insya-Allah. Mereka kata tu, di antara deretan hotel yang ada sederet dengan oberoi apa semua tu, ada di antaranya kepunyaan Sayyidina Osman. Sampai hari ini kononnya akaun bank Sayyidina Osman masih ada di dalam bank di Saudi. Betul ke? Kita nanti tengok insya-Allah. Kita akan tengok.